sembahyang itu adalah tiang kepada agama. Benda yang paling awal, benda yang paling utama akan disoal ialah sembahyang. Dan benda yang nak menolong kita juga adalah sembahyang. Sebab tu kita kena ingat, lulus sembahyang, ibadat yang lain diterima, disisap. Kalau kita tak lulus pada sembahyang, jangan harap puasa kita, haji kita ini Allah Ta'ala akan nilai. Awal-awal ialah solat. Awal-awal perkara yang akan dihisap ialah sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, kita kena prepare, kita kena sediakan sembahyang kita, sembahyang yang terbaik. Sebab yang ni yang nak dibawa bekal. Kita bukan nak bawa bekal maruku, kukis, durian Belanda, bukan. Yang nak bawa bekal menghadap Allah nanti, bekal menghadap Tuhan ialah amalan. 2 malam lepas anak kawan saya meninggal. Kawan saya ni ada 12 orang anak. Ini pun mengandung lagi ni. Rasa yang ke-13 ke 14. Ramai anak dia sebaya umur dengan saya. Nikah kemudian pada saya lagi, tapi anak ramai, setahun sekali. Anak dia meninggal umur 19 tahun. Baru habis tahfiz Quran, aksiden motosikal, meninggal. Patah tangan, masuk hospital, muntah. Masuk hospital, muntah. Tak tahu sebab apa muntah. Meninggal tuan-tuan, bila postmortem, rupanya punca dia, bila dia aksiden, perut dia tu, dia belaga dengan tiang, dia jatuh atas pokok. Kayu pokok tu tikam dia. Jadi lebam perut ni. Lebam kecil je. Rupanya lebam tu kena pada usus. Usus tu jadi lebam. Jadi bila lebam situ 8 hari usus jadi reput sebab oksigen tak sampai. Muntah-muntah tu rupanya usus punya masalah. Jadi tuan-tuan, tak apalah 19 tahun, mana ada dosa banyak lagi. Baru cukup umur 15, 4 tahun, mana dosa banyak. Merompak tidak, menyambung tidak. Ini kita ni, yang umur 40, 50, macam mana gamak-gamaknya tuan-tuan bila masuk dalam kubur nanti? Tak tahu siapa nak teman kita dalam kubur. Suami, akak. Mikrofon ni, kejap ada, kejap tak ada. Tuan-tuan, siapa yang nak teman kita dalam kubur? Akak-akak kata suami akak-akak tu akan teman Ustaz dia. Ustaz, kita dah berjanji hidup semati Ustaz. Tak adalah, akak mati dia hidup kak. Jarang tuan-tuan bila isteri mati, suami akan duduk dalam kubur. Minta dikebumikan sekali, tak ada. Penggali kubur akan suruh naik. Naiklah. Buat apa? Yang hidup biarkan. Hidup, yang mati biarkan mati. Kita yang hidup kena teruskan hidup kita. Bidin, naiklah ke atas bidin. Naik suami ke atas. Bila naik dia cakap, Alhamdulillah. Tak ada orang teman tuan-tuan. Yang akan teman kita dalam kubur ialah amalan kita. Gelap tu. Seorang-seorang tu. Sunyi dia. Yang nak bagi kita ramai, nak bagi kita cerah ialah amalan. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Duduk seorang-seorang. Yang nak bagi cerah ialah solat. Yang nak bagi bercahaya kubur ialah sembahyang. Tapi kalau kita hidup dalam dunia tak sembahyang, tak ada guna. Kerja besar, duit banyak, jawatan besar, kaya raya semua, umur panjang, tapi tak sembahyang, apa guna? Tak ada guna tuan-tuan. Daripada kecil kita duk menyanyi lagu ni. Sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun hanya tak ada guna kalau tak sembahyang. Sebab tu benda yang paling kita kena jaga ialah solat. Solat ini nak bawa kita tuan-tuan jauh ke akhirat. Jadi ustaz, macam mana nak jaga solat ustaz? Sembahyang elok-elok. Jaga elok-elok sembahyang. Belajar elok-elok. Bacaan biar betul, pergerakan biar betul, biar sah. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita kena ada 2 ketakutan. 2 je takut, yang lain tak payah takut. Sebab ada orang yang takut dengan tua. Ya, tengok kedut bawah ni, kedut. Dia takut dengan tua. Tak suka. Ada orang yang takut gemuk. Ya, jangan ajak dia pergi timbang. Tak nak. Dia takut, tuan. Suami dia pergi Maidin nak beli penimbang, tak nak. Abang, letak balik itu. Takut sangat pada gemuk. Ya Allah, ada orang yang takut dengan hantu. Takut dengan Wan Pi'ah. Ada nama Wan Pi'ah ni. Jiran sebelah rumah nama Wan Pi'ah. Astagfirullahalazim, takut gila. Cikgu sekolah nama dia, takut dengan Wan Pi'ah. Tak payah takutlah dengan hantu. Apa kita takut dengan hantu? Biarlah dia. Tak pernah kita dengar hantu bunuh orang. Ada masuk dalam paper, dalam berita buletin. Seorang warga Mas hari ini ditemui mati, dipercayai dibunuh oleh Pontianak. Kejadian berlaku di Seksyen 18 Talan Jaya. Mana ada tuan-tuan. Pihak polis sedang menjeburu secara besar-besaran Pontianak tersebut. Tak pernah kita dengar. Tak pernah kita dengar hantu raya rogol orang. Ada. Yang rogol orang. Orang rogol orang. Seorang warga Mas dirogol oleh hantu raya di kampungnya, di Batu Gurau. Tak ada tuan-tuan. Tak ada yang rogol orang. Umur 66 dirogol. Sekarang kau kira kak, jaga-jaga kak. Kambing orang rogol. Menung kambing tu menung. Apa malang nasi aku ni tu. Dia pun kena rogol. Dia akak 66 pun kena rogol kak. Tu saya cakap hari tu masuk hospital kak. Aupah dia kena rogol dia orang. Ya, bila datang wartawan temu ramah, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan. Lama-lama makcik biarlah, kata dia. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, buat apa takut dengan hantu? Lantak dia lah tuan-tuan. Apa masalah dia? Ini dengan bayang kita takut. Berdiri bulu roma ustaz. Apa takut? Lantak ke dia lah. Yang kita kena takut 2. 1, amalan tidak sah. Yang ni yang kena takut. Amalan tak sah. Kenapa tak sah? Ambil wuduk tak betul, niat tak betul, baca tak betul, pergerakan tak betul. Banyak benda yang tak betul menjadikan sembahyang kita tidak sah. Rugilah puasa kita tak sah. Sebab tu kita kena ada ilmu banyak. Banyakkan ilmu, belajar supaya semua jadi betul. Yang kedua yang kita kena takut ialah takut amalan ditolak. Sah, pahala tak ada. Amalannya betul, sembahyangnya betul, tapi tak ada pahala. Lagi letih tuan-tuan. Letih sembahyang subuh lah, pukul 5 suku dah bangun. Pergi surau, naik motosikal, menunggu Tok Bilal azan qamat. Bangun sembahyang 5.40 masuk subuh dia, pukul 6 dia sembahyang, 6.30 dia balik. Tiap-tiap hari sembahyang, tiba-tiba sembahyang subuh tak ada pahala. Allah. Akak-akak ni jam jalan, nak balik ke rumah pukul 6 baru sampai, 6.30 sampai. Terus pergi sembahyang asar, ya Allah terkejar-kejar sembahyang asar. Mana nak tengok Kak Mar, mana nak sembahyang asar.
Ya Allah, Kak Mar datang kini kata dia. Jaga-jaga, Kak Mar nak makin ni. Sambil duduk semayang tengok Kak Mar. Oi. Tiba-tiba semayang tak ada pahala, letihnya akak oi. Abang-abang bergaduh bertumbuk di masjid sebab nak buat 8. Yang tu kata 20, yang ustaz ni kata buat 8, bertumbuk pasal nak semayang. Rupa-rupa tak ada pahala, letih bertumbuk. Yang ni yang kita kena takut. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang ini dapat mencegah kamu daripada buat jahat dan buat mungkar. Allah Ta'ala sebut nak bagi baik manusia kena sembahyang. Cuba tengok orang yang duk isap dadah tu sembahyang tidak. Duk minum air ketum. Ada sembahyang dia? Jarang tuan-tuan. Ada orang yang merompak menyamun tu sembahyang? Tak ada merompak, tak ada menyamun ustaz. Oh, dia tak sembahyang ustaz. Anak makcik lawan makcik ustaz, dia tamparnya makcik ustaz. Sembahyang tak anak makcik? Tak ada ustaz. Memang tak sembahyang. Habis-habis kot yang buat jahat ni yang sembahyang, yang tikam nombor ekor tuan. Tu sembahyang juga kot. Balik sembahyang zuhur, tikam nombor ekor. Dengan kem pelikat tikam tuan. Aduh, sebab apa tikam nombor? Masa dia balik daripada masjid, tengok orang aksiden. Dia ambil nombor, selfie depan nombor plate kereta 2234. Ditikam nombor 2234. Habis tikam nombor, patah balik sembahyang sah. Ni, nombor ni duduk dalam ni tiket. Bila rukuk, jatuh nombor dia. Itu yang orang tahu tu, bocor rahsia. Jatuh nombor atas jadah, kipas angin ni tiup. Terbang jatuh atas jadah Tok Imam. Tok Imam terkejut nak sujud. Ai, siapa punya? Yang aku punya ada. Allahu Akbar. Macam tu. Bukan imam sinilah di Afrika ni. Imam sini okey, tak ada masalah apa. Ini cerita ni di Afrika. Tuan-tuan, kalau kita nak bagi baik staf kita, sembahyang. Nak ambil bekerja, bagi sembahyang. Sembahyang ke tidak? Tak minta maaf. Nak ambil jadi menantu, sembahyang ke tidak kamu? Sembahyang pakcik? Bagus. Subuh tadi sembahyang? Sembahyang pakcik. Berapa rakaat? 8. Subuh 2 je, pasal kau 8. Oh, tempat kita 8. Oh, sini 2 kata dia. Lawyer buruk pula orang tua ni. Tuan-tuan, nombor 1 kita letakkan salat. Ada orang pula cakap, ustaz, ramai je yang solat tapi jahat. Pergi masjid semayang, curi duit tabung masjid. Ada ustaz. Habis semayang, dia bawa balik kasut orang. Dia tinggal kasut buruk dia bawa balik kasut baru. Tu semayang tu ustaz. Ustaz, ada orang semayang ambil rasuah ustaz. Ada satu isteri setiap usaha masjid, dia kata, ustaz tolonglah nasihat suami saya ustaz. Tiap-tiap malam tengok video lucah ustaz, terlalu tengok ustaz. Macam mana ustaz tak tahu macam mana Pak Ji ni ustaz. Oh, gila video lucah. Setiap usaha masjid lagi. Dia setia dan berusaha sungguh-sungguh tengok video tu pula. Semayang tapi aduh perangai buruk. Tadi ustaz cakap sembahyang itu dapat menghalang manusia daripada buat jahat dan buat benda buruk. Kenapa ada orang sembahyang ustaz, dia masih buat jahat? Sembahyang tapi buat jahat. Harta anak yatim dia makan. Harta sana dia tipu, meniaga dia tipu. Sedangkan sembahyang itu menyuruh kita jadi baik. Kenapa? Saya jawab, sebab dia tak sayang pada sembahyang. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, benda yang nak dibawa, benda yang nak tolong kita di akhirat dalam kubur ialah sembahyang. Yang nak bawa saya daripada Baling semalam, dari Baling semalam kereta. Saya sampai di Ipoh pukul 3.30 pagi.
Driver saya pula tukar kereta, tukar driver. Sampai sini tuan-tuan, kereta lain pula. Apa yang saya nak supaya kereta saya selamat, elok semua. Saya kena pastikan enjin dia okey, angin dia okey, semua okey, driver tu pun okey. Saya kena jaga elok-elok kereta saya, maka saya sampai di sini. Kalau kereta saya tu saya tak jaga, angin tayar saya tak tengok, minyak dia saya tak perhati, minyak hitam saya tak tengok, apa benda pun saya tak jaga, main belasah saja. Tuan-tuan, meragam tengah jalan, memeletup enjin. Sebab saya tak jaga dia. Tuan-tuan, saya dahaga. Bila saya dahaga, saya perlukan air. Air ni pula bukan sekali minum 4 botol. Sekali minum sikit-sikit. Jadi air tadi saya kena simpan dalam botol yang elok-elok. Nah, saya bubuhkan dalam botol macam ni, saya tudung elok-elok. Nanti bila saya nak pakai, saya buka tudung, saya minum. Cubalah bayangkan air ni tuan-tuan, saya tak jaga elok-elok. Lipah masuk, semut masuk, tikus masuk, dikencingnya pula tikus dalam ni. Boleh saya minum? Dia tidak ada manfaat lagi dah tuan-tuan. Begitulah dengan sembahyang. Dia akan tolong kita di hari kiamat. Dia akan tolong kita dalam kubur. Maka kita kena sayang pada sembahyang kita, sayang kepada solat kita, supaya solat ini boleh tolong kita. Supaya solat ini cantik. Jangan bagi rosakkan sembahyang. Bila rosak, dia tak boleh bantu kita. Bila sembahyang tak elok, dia tak boleh bantu kita. Salah siapa? Salah kita juga, sebab kita tak sayang pada sembahyang. Jadi hari Syaban terakhir, bulan Ramadan dah nak masuk ni, saya nak ajaklah pada tuan-tuan, jom kita sayang solat. Aku sayang solat aku. Aku sayang sembahyang aku. Aku dah sembahyang 40 tahun. Tiba-tiba 40 tahun tak ada pahala, ruginya aku. Aku dah sembahyang 20 tahun. 20 tahun tak ada pahala. Ya Allah, apa aku nak jawab di hari kiamat? Jom kita buat kempen, sayangi solat anda. Bukan solat lagi dah. Kempen solat tu dah di mana-mana dia dah. Sembahyanglah sebelum anda disembahyangkan. Tu dah biasa. Kita buat kempen, sayangi solat anda. Pelihara solat anda. Jaga solat anda. Sebab benda ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang yang berjaya ialah orang yang jaga solat. Yang jaga solat dia supaya jangan rosak. Macam kita jaga baju kita. Jangan cala. Jangan kedut. Jangan koyak. Jangan kotor. Macam itulah kita kena jaga sembahyang kita. Jangan rosak. Jangan cala. Jangan kotor. Supaya dia ada pahala. Bila dia ada pahala, dia boleh tolong kita. Ustaz, macam mana nak jaga sembahyang? Ini dah cara dia. Betul lah soalan tu. Macam mana saya nak jaga sembahyang saya? Bila abang jaga sembahyang abang, abang akan jadi baik, akak akan jadi baik. Sebab akak nak jaga sembahyang. Sembahyang akan rosak bila kita mengumpat. Sembahyang akan tercalar bila kita mengumpat. Maka orang yang mengumpat dia jahat. Jahat dia tuan-tuan. Maka kalau tak nak jadi jahat, jangan mengumpat. Bila kita tak mengumpat, sembahyang kita baik, terpelihara. Nanti di hari kiamat, dia tolong kita. Nombor 1, jangan ngumpat. Sebab bila kita ngumpat, Allah tak terima sembahyang kita. Pahala kita sembahyang dapat pada orang yang kita ngumpat. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita selalu jaga-jaga Kak Mar aja. Jaga-jaga Kak Mar nak main kini, duk jaga Kak Mar aja buat apa? Jaga sembahyang kita. Tuan-tuan, kita asyik ngumpat. Tengok orang gemuk, ya Allah, makan berapa kilo ni. Macam mana cerita ni? Tengok isteri gemuk, suami kurus, ya Allah, kesian ke laki. Tengok laki gemuk, isteri kurus, ya Allah, tahan ke? Ngumpat. Kenapa perlu ngumpat? Naik je UKE atas ni, ngumpat. Dalam TV cerah, tengok betul-betul gelap. Berdosa tuan-tuan kita ngumpat. Lupakah kita pada hadis Nabi, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk syurga orang yang mengumpat.
Takkan masuk syurga orang ngumpat. Subhanallah. Lah, lepas ni tak usah ngumpat. Bila nak start? Ramadan. Sebab tu nama dia Ramadan, madrasah, pusat latihan. Pusat latihan nak jadi baik. Jangan ngumpat. Ini ngumpat lauk. Pergi makan di masjid buka puasa, ngumpat lauk. Ini lauk dia. Ini ayam gurih, ikan gurih, ini di rumah pun ada. Pergilah buka puasa di rumah. Apa sebab kau datang sini? Apa nak ngumpat? Makan sajalah. Makan-makan pula nasi basi. Bodoh. Kenapa cakap bodoh? Aku tak makan daripada pukul 6 pagi. Tiba-tiba nak makan basi pula. Tak ke bodoh orang ni? Jangan cakap bodoh. Itu rezeki. Kalau nasi itu basi, engkau makan lauk. Atas lauk. Ambil ayam, makan ayam. Tak makan nasi, Tuan Haji. Saya diabetes. Jangan ngumpat. Ustaz, saya makan daging ayam ni pun Ustaz. Pun masin Ustaz. Bodoh. Bodoh lagi. Engkau makan je tembikai tu. Tembikai pun masam Ustaz. Bodoh. Sebenarnya engkau yang bodoh. Ini bodoh semua. Apa sebab kau suka membodohkan orang? Apa kau pandai semua? Lepas ni tuan-tuan jangan ngumpat, diam saja. Kadang-kadang kita ngumpat isteri kita, ngumpat suami, ngumpat mak mertua, ngumpat bapak mertua. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya tak ngumpat. Bagus. Tapi saya dengar orang ngumpat. Kita serupa. Saya tak ngumpat Ustaz, saya pasang telinga je Ustaz. Pasang telinga pun sama. Saya tak pasang telinga Ustaz, saya hangguk je. Pun berdosa juga. Jangan campur dengan mengumpat. Nanti di hari kiamat dipotong lidah kita dengan sebab kita ngumpat pada orang. Ni yang paling banyak ngumpat ni dalam Facebook ni. Apa orang post kita hentam, umpat. Benda betul ke benda tak betul lain cerita. Yang penting aku belasah dulu kata dia. Dia panggilnya lahanat jilaka, babi jilaka, lahanat jilaka ni apa? Duk jilaka. Allah tak bagi kita maki. Tuhan kita tak bagi kita maki orang bodoh, jilaka, celaka, babi, setan. Semayang apa kamu duk maki orang? Masuk dalam masjid maki Tok Bilal. Masuk dalam masjid tengok-tengok Bilal azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Haram jedah orang tua ni pula azan. Menyampah aku. Dalam masjid kau ngumpat. Tak ada pahala. Pahala kau dapat kat Bilal. Tapi Ustaz, memang Bilal tu Ustaz, aduh. Suara dia Ustaz, aduh. Itu yang kita tu pun. Teruk benar ke Ustaz? Teruk benar ke bang? Ya Ustaz. Ustaz dengar pun Ustaz, aduh. Nak bulu romok lah. Ini pun tu hair juga Tok Bilal. Kadang-kadang dia pun tak jaga kualiti juga. Main belasah je nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memanglah tuan-tuan. Budak dalam buaya pun takut. Hayya 'alal falah. Bangun budak tu. Mama takut. Apa takut? Orang azan. Tuan-tuan, kita dengar ustaz cakap jangan ngumpat. Ustaz ajar pada kita berwuduk daripada tumbuh anak rambut sampai dagu bawah. Daripada hujung telinga sampai telinga ni. Ambil air semayang. Kita pun ambil air semayang elok-elok masa semayang. Pasal ustaz pesan ambil air semayang elok-elok. Tapi dia lupa ustaz juga pesan jangan ngumpat. Masa ambil wuduk dia elok-elok. Masa keluar daripada tempat wuduk nak masuk masjid. Dia tengok Tok Imam tu pula jadi imam. Dia kata kita kena dah malam ni. Tok Imam ni pula jadi imam. Lambatlah aku. Cilakui betul. Cilakui dia kata. Tapi ada juga Tok Imam memang lambat sungguh semayang. Dah lah 20 rakaat. Dia angkat takbir tu pun 1.5 minit. Allahu Akbar. Tuan.
Kita dengar pun gayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tengok jam tau. Mau pukul 12 malam ni. Ada yang sembahyang-sembahyang je terus sebut, silap aku datang malam ni. Pergi masjid lain pun tak faham. Jadi saya minta tuan-tuan lepas ni, jangan ngumpat orang. Jangan memaki orang, jangan mengata pada orang. Ustaz, ya. Saya tak mengata di mulut, saya mengata dalam hati macam mana Ustaz? Saya mengatalah hati, mengata kat suami Ustaz. Suami saya, dia bila saya panggil dia tak jawab. Abang dia buat bodoh je Ustaz. Dia tengok TV Ustaz. Bila saya kata abang, dia suruh saya diam Ustaz. Lepas tu, I love you. Oi, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Jadi saya cakap pada dalam hati saya, tak guna punya suami. Nak jawab pun malas. Berdosa tak Ustaz? Saya cakap dalam hati. Selagi mana belum engkau luahkan, benda tu tak dikira. Macam sekarang lah saya bercakap, tuan-tuan diam. Adakah tuan-tuan semua diam sekarang? Dalam hati cakap tak? Cakap. Mulut je diam. Dalam hati macam-macam benda tuan-tuan cakap. Bila nak habis orang tua ni? Dalam hati bercakap. Nanti tengah hari kan aku nak carilah, aku bangkit. Nampak dalam hati duk cakap. Oh ni dia Yusuf Kazim ni dalam TV gemuk dua kurus. Macam-macam dalam kepala otak. Selagi mana tuan-tuan tak luahkan, selagi itulah dia tak berdosa. Dia akan dikira berdosa bila tuan-tuan luahkan. Sebab tu KRU sebut, jangan kau lafazkannya, jangan lafazkan. Duk diam-diam, tak apa. Kalau tuan-tuan sayang kepada solat, jangan ngumpat. Kalau sayang kepada sembahyang kita, jangan mengata pada orang, jangan maki pada orang. Sembahyang tuan-tuan berkilat, cantik, hebat. Tuan-tuan akan jadi baik. Yang kedua, jangan fitnah orang. Jangan fitnah. Allah kata, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Mengata pada orang dah satu dosa. Ni memfitnah pula, menuduh tanpa bukti. Tak tahu apa benda cerita yang sebenar, viral dalam Facebook. Kita pun komen tok. Kita pun tumpang semangkuk sekali. Padahal benda itu ialah fitnah. Kita pun share sekali, kita pun like sekali, kita pun komen sekali. Jawablah di hari kiamat. Pahala kita sembahyang, pahala kita puasa, percuma kita bagi pada orang kita fitnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang banyak menghilangkan pahala kita, Facebook. Habis pahala kita bagi pada orang. Kita bagi pada orang yang kita fitnah, yang kita kata, yang tak tahu apa menahu. Tak tahu apa ke benda pun tak tahu. Kita join sekali. WhatsApp kita join sekali dalam WhatsApp group benda fitnah. Kita pun balon sekali. Kamu nampak? Tak. Kamu tengok? Tak. Habis tu macam mana kamu boleh komen? Dia cakap. Kalau dia cakap bohong, dia bohong. Dia bohong, aku bohong lah. Oh, kau ingat tak ada apa-apa ke kau cakap macam itu? Apa nak jawab di hari kiamat? Kau fitnah dia, satu dunia dia malu, satu negara dia malu, satu tempat kerja dia malu. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan madrasah. Belajar bagaimana nak menggunakan handphone dengan cara yang betul, nak gunakan Insta dengan cara yang betul, nak gunakan Twitter dengan cara yang betul, nak gunakan Facebook dengan cara yang betul. Start bulan Ramadan besok, kita mula menggunakan telefon pintar secara pintar. Tuan-tuan, Jepun ni sebuah negara maju. Jepun mendahului Malaysia dalam kemajuan mungkin 20-30 tahun punya kemajuan mengatasi negara kita. Kita dengan Singapura pun mengatasi, Singapura mengatasi kita pun tinggi. Dia punya tahap kemajuan dia.
Jepun, subhanallah, kalau dia bawa anjing jalan ronda-ronda kat taman, yang bawa anjing tu siap bawa beg plastik lagi. Bila anjing tu berak, dia kutip najis anjing, simpan. Punya hebat tuan-tuan nak jaga kebersihan, mentaliti mereka. Tuan-tuan, di Jepun dia ada Honda. Honda yang buat jet. Malaysia pakai Honda juga, nama dia ES5. Tak apa Honda Cup macam kita ni. Orang Jepun buat jet. Honda dia orang jet. Naik kapal terbang jet. Tuan-tuan, di Jepun ada bas tak ada driver. Bas bawa 2-30 penumpang tak ada driver. Naik penumpang menong je. Driver tak ada, berjalan sendiri. Agak-agaklah tuan-tuan, di Petaling Jaya ni kalau kita buat bas tak ada driver macam. Nunggu dekat bus stand tu, bas berhenti. Makcik tu naik, turun balik makcik tu. Kenapa opah turun opah? Tak ada driver, kata dia tuan. Habis tu kenapa bas tu boleh elok pula berjalan ke sini? Hantu raya lah bawa, kata dia tuan. Turun kita. Punya canggihnya Jepun tuan-tuan, tapi mereka menggunakan telefon dengan cara yang sangat pintar. Bila makan, tak ada siapa main handphone. Masuk restoran, tak ada siapa main handphone. Masuk pengangkutan awam, tak ada siapa main handphone. Kita tengah dengar ceramah, main handphone. Bayangkan, bila nak jadi mesyuarat main handphone. Tengah mesyuarat tu. Macam, ya saya nak membentangkan laporan. Kejap ya. Hello. Nanti abang call balik. Okay, bye-bye, love you. Okay, tuan-tuan saya nak bentangkan. Hello. Nanti abang call balik, love you. Berapa bini kau ni? Semuanya abang Melaka. Jom kita start belajar penggunaan handphone dengan cara yang betul. Ini siang malam masuk dalam tandas buat handphone. Masuk dalam tandas main handphone. Pum, jatuh handphone lalu lubang tandas. Jono menyangkut ambil berdiri. Tu belum lagi yang di masjid, bawa di sini letak ni. Dalam masjid tu, tengah semayang tu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Oi, terlupa nak tutup. Bunyi satu masjid, rupa-rupanya Tok Imam. Tok Imam kan pakai mic kat sini, berdengar satu masjid, berdengung tuan. Ringtone dia, sakit tu di sini, di dalam hatiku. Jadi Bill Gates, orang paling kaya dalam dunia. Lagi 3 tahun kekayaan dia mencapai 1 trilion. Bill Gates orang paling kaya dalam dunia tuan-tuan. 2020 nanti insya-Allah dia akan jadi orang yang dapat mencapai harta dia 1 trilion. Bukan bilion dah, trilion. Dia hanya benarkan anak dia main handphone bila anak dia berusia 14 tahun. Baru mesti ada handphone. Baru kau ada handphone. Anak kita 14 bulan ada handphone dah. Bukan 14 tahun, 14 bulan. Bagi handphone diam, tarik menangis. Bagi dia terus kata dia. Akhirnya apa jadi pada kita? Sumber fitnah yang paling kuat. Dalam blog fitnah, dalam ni fitnah. Saya berapa kali orang cakap mati. Ustaz Kazim meninggal dunia. Inna lillahi wa inna Al-Fatihah. Terkejut beruk tuan-tuan isteri saya bila pula laki aku mati. Ini benda yang bukan-bukan tuan-tuan. Itu baru setakat mati. Itu benda biasa. Ni tuduhan yang bukan-bukan. Hitam dahi ni bekas sujud. Tangan juga hitam. Duk menaik benda-benda fitnah. Apa makna hitam pada sujud? Sikit pun tak ada faedah. Jaga semayang. Jangan rosakkan semayang. Cara dia apa? Jangan fitnah. Jangan share benda fitnah. Yang ketiga, apa benda yang menyebabkan semayang kita rosak? Lawan mak bapak. Uququl walidain, derhaka pada mak bapak. Subhanallah. Apalah maknanya hidup jadi penceramah kalau lawan mak ayah? Apa hidup jadi pegawai lawan mak bapak? Apa hidup makna kalau kita berijazah sekalipun kalau mak bapak kita tak peduli? Apa makna jadi orang kaya tuan-tuan kalau mak ayah tak dibangga-banggakannya? Zaman orang anggap mak ni menyemak.
Bapa ni menyampah. Sudah berlaku pada kita. Nabi sebut wajafa abahu wa aqa ummahu wa barra sadiqah. Zaman ini kata Rasulullah ada 3 penyakit. Pertama wajafa abahu. Dia benci bapa dia. Benci pada bapa. Tak suka dengan bapa. Yang kedua wa aqa ummahu. Derhaka pada ibunya. Wa barra sadiqah. Dia berbuat baik hanya dengan kawan-kawan dia saja. Betul tuan-tuan. Hari ini apa cakap kawan semua anak-anak ikut. Cakap mak tak nak ikut. Hari ini sanggup ikut kawan tinggalkan mak bapak. Bercinta dengan kawan subhanallah tinggalkan mak ayah lari ikut tingkap. Terjun daripada tingkap naik motor lari ikut boyfriend. Boyfriend dah tunggu dengan motor RX tu. Ni cerita Bobby tahun 73. Tahun 73 Rishi Kapoor dia bawa lari Dimple Kapadia. Bila mak bapak dia tak bagi kahwin. Sanggup turun ambil selimut sambung. Hero dah tunggu di bawah. Tum. Balik up, balik tum. Dah jalan tuan-tuan. Tengok ada orang jahat. Nama Merenam Prem Chopra. Sudah tuan-tuan. Kan jadi masalah. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, kita orang nak kahwin tapi mak kita orang bantah. Kita orang kahwin tapi keluarga kita tak setuju. Pakai purdah tau. Perempuan tu budak you. Pakai purdah. Datang jumpa saya. Ustaz, kita orang nak kahwin di Siam. Apa pendapat Ustaz? Tak payahlah bang. Nanti kalau anak abang kahwin di Siam, apa abang rasa? Marah lah. Hari tu mak dia tak marah ke abang buat lari anak dia? Tapi kita orang nak kahwin Ustaz. Mak dia tak kasih, bapak saya tak kasih, mak dia pun tak kasih. Dia orang pun payah lah Ustaz. Tuan-tuan tahu apa anak dara dia cakap? Perempuan yang purdah ni cakap. Ustaz tahu tak kenapa kita orang nak kahwin? Kenapa kak? Kita orang takut terlanjur. Kau. Kita orang takut terlanjur, dia kata. Sebab tu kita orang nak kahwin. Yang kau melanjurkan diri kau buat apa? Ada tak masa mak engkau hantar engkau ke universiti, ada tak mak engkau cakap masa mak engkau nak balik, Intan, engkau carilah Pak Wan, Tan? Ada? Engkau carilah Pak Wan, kau tackle lah mana-mana yang mana lelaki yang handsome. Kalau ada lecturer yang handsome, kau tackle. Mak suruh. Ada tuan-tuan? Tobatlah home, tak ada. Mak engkau datang ke universiti, dia hantar engkau, suruh engkau belajar. Lepas belajar engkau kahwin. Bukannya tak bagi kahwin, cuma bukan sekarang. Akan datang kahwin, habiskan pelajaran. Macam mana engkau tak takut terlanjur? Engkau pergi makan ayam goreng berdua. Pergi dating berdua, dua pokok berdua. Jalan berdua, panjat bukit berdua, jungle trekking berdua, flying fox berdua. Memang terlanjur lah engkau. Cuba engkau duduk seorang-seorang, kau nak terlanjur dengan siapa? Kambing? Engkau yang cari penyakit, tiba-tiba engkau salahkan mak bapak engkau. Engkau yang cari hal. Sibuk cari jantan, sibuk cari perempuan, tiba-tiba mak tak kasih kahwin, kau marahkan mak. Mak suruh belajar. Ini baru tingkatan 2, dah nak kahwin. Macam mana tuan-tuan? Lawan mak ayah tingkatan 2. Perempuan, makwanya tingkatan 2, pakwanya dah jenam. Astaghfirullahalazim. Dah jenam, dah niat hati nak kahwin tuan-tuan. Ini saya jumpa di Pulau Pinang. Siap bagi surat lagi. Bertemu kita di arena pesuratan. Hai, macam arena sukan Dah jenam, laki-laki. Dah siap tanya pada makwa dia, awak nanti kalau kita kahwin anak kita berapa orang itu dia. Kencing pun bengkok lagi tuan-tuan. Sibuk nikah. Dah. Tak usahlah tuan-tuan kita sakitkan hati mak ayah. Belalah. Inilah satu-satunya mak kita, ibu.
engkaulah ratu hatiku. Seorang je. Mati ni habis. Tapi ustaz kita ada mak angkat, dia bukan mak engkau. Tapi ustaz kita ada mak susuan ustaz, bukan mak engkau. Mak engkau cuma seorang itulah. Bapa engkau seorang itulah. Berbakti kepada mereka. Ramadan ni dah dekat. Dah bincang dengan suami, bang, ni hari ni kita buffet, kita ambil kat hotel ni bang. Murah bang tau, RM59.90. Murah lah bang. Hotel sana RM110. Ini RM59 je bang. Kita, anak kita 3 campur 2, 5 campur 60, berapa bang? Murah lah bang, 300 je bang tu dia. Buffet kau bawa suami kau, bawa isteri kau makan di hotel. Mak kau di kampung buka puasa makan di mana? Gamak kau makan berjalan beratur meja ke meja, stesen ke stesen ambil lauk. Mak kau stesen apa? Stesen api. Di hotel kan banyak stesen sana. Ini buah, ini ikan bakar, ini daging bakar, ini kambing bakar. Tapi kita biarkan mak kita di kampung tak apa dia makan. Bapak kita apa buka puasa dia. Ada orang yang hari raya tuan-tuan tak nak balik kampung. Sanggup bawa anak bercuti dekat Legoland. Sanggup. Tak balik kampung raya. Saya dah tiap-tiap tahun balik ustaz. Lagipun dalam setahun 5 kali raya saya balik. Woi, banyaknya raya awak. Yalah, tahun baru Cina, Dipa Bali saya balik ustaz. Hari Gawai saya balik, raya haji saya balik. Tahun ni saya tak nak balik ustaz. Saya nak bawa anak-anak saya pergi beraya dekat Legoland. Legoland tu mak awak ke? Legoland tu bapak awak ke? Mak bapak awak mati, Legoland masih hidup. Tapi kalau Lego mak bapak awak mati, apa nak jadi? Legoland tak ke mana pun, habis buat kena Lego je. Ini mak ayah baliklah. Allahu Akbar. Sebab tu ada anak-anak tuan-tuan teringat pada mak. Malam raya balik jam daripada PJ nak balik ke Ipoh tu jam 8 jam. Begini daripada Rawang Sungai Buloh, Rawang Tapah, jam gila. Gila pun tak jam macam itu. Ayah ngantuklah ayah. Tidur dulu, tidur. Nanti sampai rumah opah ayah kejutkan. Abang bawa tau, saya ngantuk, penat lah bang. Tak apalah, untuk balik kampung dengan mak ni abang sanggup. Begini tuan-tuan, dia ambil lidi, sengkang mata sini tuan-tuan. Tak nak bagi mengantuk. Dia ambilnya mancis tu, letak macam Mr. Bean sini supaya tak tidur. Mak punya pasal. Nak balik beraya, bagus anak macam ini. Bila sampai di rumah dia, bagi salam dia pukul 3 pagi. Assalamualaikum. Oh mak, kita orang balik nak beraya mak. Tak buka pintu. Jiran buka tingkap. Mak kamu ke Legoland, kata dia. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang kita balik nak beraya dengan dia, mak pula pergi beraya kat Legoland. Ni mak zaman milenial ni tuan-tuan. Lepas ni akak-akak ibu-ibu, malam ni orang mungkin start lah kot. Kita semayang tarawih. Saat lagi ambil telefon mak. Nak ucapkan selamat Ramadan Karim. Selamat puasa. Saya minta ampun, minta maaf pada mak Mudah-mudahan puasa tahun ini Allah berkat mak ayah. Dah, mak ayah ada tak mak? Ada. Ayah buat apa? Oh, menanti Februari. Cakap dengan ayah jap. Sebab kita kadang-kadang cakap dengan mak je, dengan bapak tak nak. Okay, tak apalah mak, tak apa mak. Kisahlah kat ayah je. Okay, bye-bye. Yang bapak tu lah dengan pelikat letak nak angkat telefon. Dia dah letak bang, kata dia. Bertuah macam budak. Dengan mak kita layan, dengan bapak kita tak layan, samalah. Ayah sihat, ayah buat apa? Oh ya ke? Okey, ayah nak ucap selamat puasa, nanti raya saya balik Ayah nak buka puasa kita dah. Kita buka puasa kat buffet atau kat hotel, nak tak? Ayah kita tuan-tuan, jangan sakiti hati mereka. Kan disuruh kita berbuat baik kepada mak bapak, jangan sakiti hati mak bapak. Kalau tuan-tuan sakitkan hati mak bapak, sembahyang tuan-tuan tercalar, tak diterima oleh Allah. Hari ini
170 orang akan datang ke sekolah saya untuk tinggal selama sebulan sepanjang Ramadan. Daripada Singapura, dari Terengganu, Kelantan, seluruh Malaysia lah 170 orang. Mungkin yang tak ada pada PJ kot tak ada, tuan. USJ ada, PJ tak ada, tuan. Yang dah ada kat sekolah saya dalam 300 orang tua-tua yang saya bela, 300 orang. Jadi tiap-tiap bulan Ramadan macam ini, tuan-tuan, sepanjang malam kami berqiyamul lail setiap malam. Mulai malam ini insya-Allah sampai habis Ramadan. Jadi kalau tiap-tiap malam qiyamul lail, agak-agak jumpa Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam 11 tahun dah kami buat. Jadi dalam 300 orang, tuan-tuan, yang saya duk bela warga emas di sekolah saya tu, macam-macam saya bela. Ada yang lumpuh, suami, isteri tak ada, anak tak ada, semua tak ada, laki-laki lumpuh. Saya bela ni. Ya, seminggu 2-3 kali saya pergi rumah dia. Mandikan dia ke apa ke, kalau dia nak tukar lampin, pampers dia tukar lah, tuan-tuan. Aduh, bukan ayah saya pun. Bukan ayah saya. Tapi saya nak dapat pahala tu. Ambil minyak wangi sembuh ni. Kemudian letak dengan topeng muka. Bersihkan. Wartawan tengok saya buat kerja. Ustaz, dia bukan mak ayah ustaz. Kenapa ustaz buat? Sebab saya tak ada pahala. Saya tak ada pahala bela bapak saya. Saya tak pernah cium bapak saya tak pernah peluk bapak saya tak pernah kasih wang pada bapak saya tak pernah beli pun kain pelikat cap gajah duduk ke berlari ke bertinggung ke, tak pernah saya bagi kat bapak saya. Saya tak pernah langsung suap nasi pada bapak saya tak pernah cium pipi bapak saya. Sebab bapak saya meninggal umur saya 8 bulan. Umur saya 8 bulan, bapak saya meninggal aksiden. Jadi saya tak ada pahala banyak. Sebab tu saya bela orang tua-tua ni supaya saya dapat pahala. Tuan-tuan, ada orang yang saya bela, tuan-tuan, yang berak merata-rata. Dia berak merata, bukan nyanyuk, memang tak boleh kontrol. Asal terketawa, gelak je keluar air kencing. Asal batuk je terberak. Anak tak nak bela. Anak tak nak bela, tuan-tuan. Anak tak nak jaga. Habis tu dia nak jaga siapa? Kak Mar, jaga-jaga. Dia tak nak jaga mak dia. Macam mana nak masuk syurga? Sedangkan Nabi kata dah takkan cium bau syurga orang-orang yang abaikan mak bapak dia. Tapi ustaz dia semayang rajin. Lantaklah kau semayang, Allah tak tengok pun semayang kau. Sebab engkau tidak ambil perintah Allah, wabil walidaini ihsana. Jaga mak bapak engkau baik-baik. Yang keempat, kalau kita nak semayang kita diterima oleh Allah, cantikkan semayang. Jaga elok-elok semayang. Bagaimana? Jadi suami yang terbaik. Tuan-tuan, dalam dewan kita ni, siapa yang terbaik? Saya ke terbaik? Pentas punya besar. Kursi ada, meja ada, saya seorang je duduk. Adakah saya terbaik? Taklah. Rata-rata. Ustaz ceramah merata, semalam di baling, petang nanti di Temerloh, malam sat lagi jadi imam, sat lagi besok pula mengajar lagi. Tak ada langsung di rumah siang malam mengajar. Belum. Saya bukan orang terbaik. Nabi kata orang terbaik tu siapa? Tu imam lah ustaz. Tu imam semayang rajin. Belum lagi ustaz. Korporat tu lah baik ustaz. Dia tiap-tiap hari sedekah pada orang. Belum lagi. Nabi kata orang yang terbaik di kalangan kamu ialah khairukum li ahlikum. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Kalaulah dia kata ustaz lah paling terbaik, imam lah paling terbaik, korporat lah paling terbaik, berapa ramai orang boleh jadi baik? Tapi Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah suami yang paling baik pada isterinya. Di sini semua suami. Jadi peluang untuk kita jadi yang terbaik sangat luas. Jaga isteri dan jaga anak-anak kita. Cukup. Senang nak jadi baik. Ada tak isteri? Ada. Berapa orang? Seorang. Jaga dia. Jadi baik.
Anak berapa? Anak 4 orang ustaz. Jaga anak elok-elok. Jaga elok-elok, didik elok-elok, asuh elok-elok. Sebab Allah pesan, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Bercampurlah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Kamu jadi orang terbaik. Tengok-tengok ada isteri kita abaikan. Semayang rajin. Tapi tak bagi nafkah pada isteri. Semayang tak ada pahala. Nafkah kita suami daripada hujung rambut isteri sampai hujung kaki isteri kita kena tanggung. Kena tanggung abang. Anak tudung dah terkoyak abang, dah berlubang abang. Dah, kau pergi tak kat dapur. Buat penapis teh. Zalim betul tuan-tuan. Dia buatnya penapis teh, serebuk teh tuan. Patutlah macam bau kokten, bau kering je teh ni. Rupanya penapis tu dia ambil pada serekup rambut isteri dia. La ilaha illallah. Sampaikan dalam kitab fiqh cakap, kalau seluar dalam isteri putus getah, suami wajib ganti seluar baru, bukan ganti getah baru. Abang, seluar dah putus getah bang. Ya Allah engkau, macam mana engkau duduk kasar sangat. Orang lain pun pakai seluar tak ada lah putus-putus macam kau. Dia suruh isteri dia pakai pin. Nah, ikat dengan pin. Nak pergi kerja ni, isteri ngikat pin. Kerja naik tangga turun tangga terbuka pin londeh seluar bawah. Nak angkat malu. Nak tarik ke atas malu. Orang tengok lalat dia langkah keluar tu. Ada tepi lantai tu. Datang pengawal keselamatan angkat. Siapa punya ni? Itu dia. Dia kena ganti seluar baru. Ni hak isteri. Lepas ni abang-abang layan dia elok-elok. Panggil dia cantik-cantik. Terus orang panggil dia bodoh. Woi. Nasi mana? Bodoh. Jangan sebut bodoh. Sayang, nasi mana? Takkan lauk je, malah lapar nak buka puasa ni. Kejap abang lupa pula nak ambil nasi. Tengok-tengok nasinya terlupa nak tekan. Abang, nasi terlupa tekan. Tak apalah, kita makan lauk je. Terus marah. Anak tanya, ayah kalau makan lauk tak cacing ke? Ini tidak. Bila isteri cakap, abang, nasi terlupa nak tekan. Bodoh. Natang. Lemung. Dia ambilnya tuan-tuan kepala isteri dia, diletaknya dalam periuk. Ditekannya. Masak engkau sini, kata dia. Zalim betul. Cubalah jadi seorang suami yang caring. Sayang, hari ini hari Sabtu, sayang tak payah masak. Kita makan kat luar buka puasa. Abang belanja. Ya Allah, bestnya ya Allah. 6.30 dia dah siap. Suami nak belanja kat luar. Rupanya buka puasa kat masjid. Aduh. Menangis isteri tau. Ingat ke kat hotel? Ini pun hotel Muslim nama dia sayang, kata dia. Aduh, bawa lah isteri kita. Tak salah tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan. Untuk dia jaga anak kita. Orang perempuan lah yang paling seksa bila datang Ramadan. Pagi besok yang akan bangun sahur, kejut kita isteri. Pukul 4 dah bangun dah. Begini, tumbuk sampai ngongang. Bergegar rumah pangsa tu, tontak. Kalau isteri tak bangun sahur, tak bangun kita. Siap semua dia kejut anak dia laki-laki. Aiman, bangun sahur. Antum. Bangun Aiman. Pi kejut pula anak yang lain. Bangun anak nombor 2, Aiman tidur balik. Ada mak cakap, lantang kau lah. Nak puasa, tak apa, mati lah kau. Mak tak ada cakap. Anak semua bangun begini makan. Yang paling seksa nak bangun tu suami bapak dia tu. Abang, mana anak semua dah tunggu cepat lah nak sahur abang. Dah 5.30 ni. Bangun tak suami? Bangun. Pakai kain pelikat tapi tak ikat di pinggang. Kain pelikat ikat kat bau ni berjalan.
Anak-anak kata, mak tengoklah ayah tu, kata dia. Adakah mak lepas-lepas bersahur mak tadi tidur? Tak, basuh pinggan, mok lantai kemas rumah semayang subuh. La ilaha illallah. Pi kerja pula, sat lagi buat kerja balik pukul 4:30 singgah pasal Ramadan. Isteri pin begini beli lauk. Suami duduk dalam kereta, parking tak ada. Itu paling mudah alasan dia. Turun. Tak ada parking ni. Dengan parking sini sama ada MBBJ pula kami. Ada je alasan dia tu. Isteri beginilah. Hoi, dah lah puasa. Suami buka radio je menung. Kepada tuan-tuan yang berpuasa sekarang disiapkan waktu berbuka puasa. Because dia relax je tuan. Adakah balik ke rumah isteri tadi berehat? Tak. Dia lempar segala lauk semua di dapur. Dia semayang asar. Pukul 7, pam, bergegar rumah. Siap atas meja. Air siap, nasi siap, semua siap. Anak-anak begini je. Suami dia pukul 7 dah pegang dah buah kurma. La ilaha illallah, lapar betul suami tuan-tuan. Ada isteri pegang buah kurma pukul 7? Tak, isteri masih lagi di dapur. Ada lagi yang belum siap dia masak. Bila dah siap masak, barulah dia selfie. Baru selfie. Abang. Baru dia masuk Facebook. Alhamdulillah, first day puasa. Walaupun penat, tapi bahagia sangat. Itu orang perempuan. Tak ada selfie, bukan perempuan lah. Ya Allah. Tiba-tiba suami tanya apa? Sambal mana sambal? Punya banyaknya juadah, banyak lauk, sambal juga yang dia tanya. Orang kita, dia suka tanya benda yang tak ada. Ikan goreng ada, sayur ada, ayam masak merah ada. Ni, ikan goreng ada. Kenapa dia tak ambil yang ada? Dia suka tanya, sambal mana? Ya Allah bang, terlupalah bang. Aku tanya mana sambal. Sampai hati kita reging dia. Cepatlah sambal mana? Kalau tak ada sambal aku tak buka puasa. Orang dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isteri tumbuk sambal kan. Dia bayangkan cabai tu, muka kita tu. Menyesal aku kahwin dengan kau. Allah tuan-tuan, buka puasa kelang kabut. Anak tercekik, siapa bangun? Mak, air. Dia tak panggil bapak. Bapak tercekik, air. Ada bapak bagi air, bapak kata, bodoh, gelojoh. Dia panggil mak, anak ni tuan-tuan panggil mak, air mak. Mak datang belakang, bagi minum tepuk belakang. Telan balik mak ni. Saat lagi dah habis makan, pinggan tak dibasuh, tak dibawa pun ke sinki. Yang mak kutip bawa orang perempuan. Patutlah orang perempuan masuk syurga kalau puasa. Saat lagi nak semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, suami duduk dalam kereta. Puan-puan, cepatlah, nak tarawih ke tidak? Berlari-lari anak, ya Allah. Duduk dalam kereta, tertinggal pula kain telekung patah balik tuan-tuan. Suami hilang sabar, suami pergi naik kereta tinggal dia. Sampai hati laki aku. Ya Allah, tetap balik tuan-tuan. Pergi semayang, habis 20 rakaat. Tak sedar. Punya khusyuknya semayang. 20 rakaat, tak sedar habis. Nak sedar apa? Tertidur kat masjid tu. Patut tak sedar. Balik semayang tarawih, adakah makcik tadi terus tidur? Tak. No. Untuk iron pagi besok. Nak pergi kerja. Tudungnya ni tak matching. Kalau tudung merah, baju biru, macam JDT pula. Kuning, hijau, Kedah pula. Tak. Lipat kain, setrika kain, susun kain. Pukul 12 tidur, buka pula kain. Oh ya Allah. Yang mana faham, tak faham sudah. Kejap lipat, kejap basuh, kejap susun, kejap ayun, kejap buka. Oh ya Allah. Mana pernah rehat orang perempuan?
Punya teruknya kerja orang perempuan abang-abang. Sebab tu Nabi suruh kita ni jaga perempuan elok-elok. Sampai Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang jaga isteri dia. Barulah semayang kita diterima. Ini ditampar isteri, dipukul cucu api rokok isteri itu macam mana? Mata lebam tumbuk datang pejabat pakai spek hitam. Bila buka spek tu dia macam mata panda je. Dua-dua lebam. Kenapa dia? Kenapa PA? Suami pukul kata dia. Ya Allah, suami kau memang kaki boxing punya orang ke? Dia kalau tak dapat ke apa dia marah memang dia tumbuk. Lepas tu tahu tak dia memang kaki pukul? Tahu, masa bercinta tu pun dah tahu memang dia pukul orang. Lepas tu kenapa kahwin? Love is blind. Pulang menengkau lah. Dah tahu dia tu kaki penumbuk yang kau kahwin tu buat apa? Tumbuk sana, tumbuk sini akak. Sampai bila? Belasahnya kita. Minta cerai. Berlambak lagi laki-laki lain. Kita tak kekurangan stok sekarang tau. Kita ada Nepal, Myanmar, Bangla, banyak orang ni. Mereka ramai pun masalahnya. Dia duk bela orang kaki tumbuk, kaki pukul buat apa? Minta cerai, kahwin lain. Kalau boleh kahwin yang orang tak ada tangan. Dua-dua tangan tak ada, insya-Allah selamat, tak ada pukul dah. Tangan hak ini dua-dua dia. Mana pergi tangan dia ustaz? Ya Allah ustaz, dia berniaga tebu. Tangan dua-dua masuk dalam mesin tebu ustaz. Tak adalah dia pukul dah. Akak-akak tadi dengar cerita bab suami tak bagi nafkah pada isteri, semayang ditolak. Seronok dengar. Biar padat muka dia. Padat muka. Akak-akak tahu tak? Semayang akak rosak dengan sebab akak-akak derhaka pada suami. Semayang rajin. Zikir rajin lepas semayang dalam telekung duk berzikir. Subhanallah. 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 PA hoi. Mak marilah dekat abang Melo. Melo orang nak berzikir. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan ingat dapat pahala ke? Tak dapat tuan-tuan. Suami kita ni pakai tudung ni labuh sampai ke lutut. Punya alim. Tapi bantah suami. Tak ada pahala apa. Lawan suami. Panggil suami pun awak. Awak apa? Ingat burung ke? Awak apa? Cubalah panggil abang hormat. Ustaz memanglah dia suami saya, tapi ustaz macam tak sanggup tak panggil abang tau. Umur saya 42, dia 34. Dia pangkat suami, bukan pangkat adik awak. Suami kena panggil abang, suatu benda yang menggembirakan dia, menghormatkan dia. Kita hanya panggil romantik waktu baik. Waktu mula menikah. B. Nyampah nengoknya. B, mama, papa. Cukup 40 hari miskin kita tahu. Papa 40 hari miskin lah. Lepas ni panggil ke ayah, panggil suami kita kaya. Ni duk papa, amin, miskin tuan. Rumah kedai-kedai kereta kena tarik, miskin sungguh. Ni kita kadang-kadang mula-mula kahwin B menyampah, satu biji menyampah kita tuan. Macam dia seorang baru kahwin, B cepatlah makan B. Jomlah makan tengah hari B. Suami kata, abang banyak kerja, kau pergi makan seorang dulu. Babi. Baru tadi je habis. Bila datang marah, babi sebutnya. Sian ke hamba Allah tu. Jadi akak-akak dia ni kadang-kadang kita ni tengok pakaian tu bagus dah, tapi jenis tak hormat pada suami. Saya kata dah tadi, tudung labuh sampai ke lutut. Tapi bila tak hormat suami, tak kasih pada anak-anak suami, habislah. Dia bukan tengok pada pakaian semata-mata. Ada setengah orang pakai tudung labuh sampai ke lutut. Baju tak pakai. Dia pakai kain batik hak pinggang je. Baju tak pakai, tudung je labuh. Siram pokok depan rumah. Dia kata bukan orang nampak, tudung labuh kata dia.
Pukul 6 petang dia berhenti. Letih. Oi, panasnya. Duduk atas tangga. Yang Tok Imam tu nak pergi masjid. Berik menyacak Tok Imam. Aku nampak apa ya itu dia. Berhati-hatilah kau, kadang-kadang kita lupa. Kau suka dia nak pakai kak. Jadi lepas ni akak-akak, kalau akak-akak nak sembahyang akak-akak tu diterima, jaga suami. Kan teruk jaga suami, seorang dia jaga. Tak teruk. Bagi makan elok. Ada isteri datang minta saya jampi, ustaz, suami saya nak menikah lain. Petua dia senang je kak, bagi makan kenyang-kenyang. Dah. Ustaz, suami saya makan ustaz, satu periuk sekali makan ustaz. Itu makan lain kak. Itu makan lain. Yang maksud saya makan lain. Bagi kenyang-kenyang. Dah. Nak lagi? Dah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Sebab tu Nabi cakap, kalau suami berhajat, bagi. Suami minta bagilah walaupun tengah naik unta sekalipun. Ini akak-akak tak bagi, sudah pening kepala hamba Allah tu. Tapi bukan maknanya tuan-tuan, naik motor pun berhajat. Nak balik ke Beranang, naik motor balik lalu ladang sawit, suami cakap, abang berhajatlah. Terpulanglah, kata dia. Udah masuk ke ladang. Bukan macam itu. Buat tenang ya. Jadi maksud saya ini akak-akak jaga elok-elok, clear akak. Tak hanya susah tara mana bela orang jantan ni. Misal je bertaring. Selesai yang tu, selesai lah tuan-tuan. Yang ketujuh, macam mana nak jaga semayang kita supaya semayang kita jadi baik. Okey. Jadi saya minta tuan-tuan, kita ni hidup dalam negara kita ni, jangan putus silaturahim. Sebab Nabi kata, la yadkhulul jannah qati'un. Takkan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Tuan-tuan sayang tak dengan Rasulullah? Sayang. Segala perintah Rasulullah kita ikut. Kita ikut orang perempuan ni balik daripada umrah, ikut bercelak. Sunnah tu laki-laki bercelak ni, bercelak. Seminggu datang menjabat bercelak. Mata pun tak boleh buka. Kenapa Hajar? Ngantuk ke? Tidak, celak. Kata dia berat. Bagus. Sebelum makan nasi ke makan apa ke, kita basuh tangan. Kenapa basuh tangan? Islam suruh basuh tangan. Baca bismillah supaya tangan jadi bersih, makanan bersih dalam perut. Ikut. Bagus. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad sangat pemurah. Maka kita pun ikut Rasulullah. Kita jadi pemurah. Rajin buat kenduri, rajin jamuan puasa, buat semua. Nak tengok tuan-tuan orang Islam punya pemurah, cuba tengok bulan Ramadan ni. Tiap-tiap malam berbuka di masjid. Penuh. Tak tahu mana nak letak, tiap-tiap malam sponsor punya. Cuba pergi rumah anak yatim. Ditulisnya dekat pintu pagar rumah anak yatim. Tempahan berbuka puasa bersama anak yatim telah penuh. Harap maaf. Jika nak tahun depan bolehlah ditulis bawah tu. Ya Allah, korporat bantu anak yatim yang berhormat, bantu anak yatim, datuk bantu anak yatim, Persatuan Pertubuhan Kelab bantu anak yatim. Buka puasa di hotel tau anak yatim. Malah bulan Ramadan anak yatim lagi bagus daripada yang tak yatim. Yang anak tak yatim, bapa dia sponsor dekat masjid buka puasa. Tapi anak yatim yang tak ada bapa, orang bawa dia buka puasa di hotel. Mana best? Lepas buka puasa di hotel, dapat pula sepersalinan baju. Songkok sampai ke kasut. 1 beg, 2 beg, 30 malam, 30 helai kain baju. Anak yatim dapat 30 pasang. Anak tak yatim berapa pasang? Sepasang je. Anak yatim 30 helai. Anak tak yatim, bapa duduk tidur. Sepasang je dapat. Anak tanya pada mak, mak, bila ayah nak mati?
Sudah tuan-tuan. Dia pun nak jadi anak yatim juga. Dapat 30 pasang. Bulan Ramadan kita tiru Nabi Muhammad. Kita santun anak yatim. Kita jaga orang miskin. Bagus kita ikut. Nabi Muhammad 10 malam yang terakhir tidur di masjid. Hidupkan semayang tuan-tuan. Kita pun hidupkan semayang. Hidupkan masjid. 10 malam terakhir kita bawa anak, bawa segala isteri. Semua letak di masjid. Semayang malam, semayang malam, semayang malam. Bagus. Sekarang dah buat dah budaya macam itu. Dulu-dulu 10 malam terakhir masjid kurang. Orang balik rumah semua buat cucur. Buat kuih bangkit semprit semuanya ada. Sekarang tuan-tuan kuih semua tunjuk. Ini itu dua balang. Ini maruku kacang putih ambil 2 bungkus ni nampak. Dulu orang buat kuih, sekarang orang bungkus, orang tunjuk aja sekarang kuih. Orang pergi masjid, bagus. Hidup di masjid. Orang Arab macam itulah tuan-tuan. 10 malam terakhir dia orang ambil cuti. Semayang di masjid. Bila datang pagi raya, lepas semayang raya, balik rumah tidur. Sebab nak cover balik 10 hari tak tidur. Orang Melayu pula lain. Lepas semayang raya, ore. Tu dia tuan-tuan, balik kampung. Indahnya sungguh di hari raya. Macam-macam tuan-tuan. Orang Arab tak? Orang Arab tak tuan-tuan? Bila malam raya, dia orang takbir tu semangat. Seronok raya. Kita lain. Kita raya takbir lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih bunyi tuan. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nangis tu imam. Apa imam nangis? Bini baru mati. Patutlah tuan. Cuba tengok takbir orang Melayu, semua sedih. La ilaha illallah, wallahu akbar. Sedih. Tuan-tuan pergi takbir Arab. Tak ada bunyi macam itu. Tak sedih langsung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira. Tak ada raya tuan-tuan tu. Tuan-tuan kalau dengar demo takbir, ni raya ke apa ke ni? Kita di Malaysia ni tuan-tuan, sat-sat iklan raya, sat-sat iklan takbir. Dia orang tak ada tuan-tuan, habis semayang raya, balik ke rumah, tutup pintu, tidur. Orang Malaysia budaya lain. Buka pintu seluas-luasnya, open lagi, nama dia house. La subhanallah. Buka tingkap, buka pintu, pasang langsir baru, bubuh lampu, liklak pula. Ini orang kita punya raya tuan-tuan, lain. Subhanallah, apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi suruh, kita ikut. Baguslah orang kita. Nabi kata segera akan berbuka puasa. Kita segera akan berbuka. Pukul 3 dah buka. Astaghfirullahalazim. Begini makan nasi pukul 3 petang. Abang, kenapa tak puasa? Engkau pergi dah hari Jumaat lepas Ustaz Kazim ceramah. Kan Nabi menyuruh kita menyegerakan berbuka, kata dia. Abang menyuruhkan berbuka, maknanya bila orang azan baru makan. Abang sekarang azan maghrib belum? Oh ya ke? Abang silam, kata dia. Tuan-tuan, kita menyegerakan berbuka, kita melewatkan sahur. Nabi suruh, jangan sahur pukul 2, jangan sahur pukul 3, itu bukan sahur, itu mentega darah nama dia. Puasa elok-elok kita buat. Semua benda kita buat. Sekarang orang akad nikah di masjid. Bagus orang akad nikah di masjid. Kita buat sekarang. Apa benda yang Nabi tak suka, kita pun tak nak buat. Tapi ada satu benda yang Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Nabi kata buat, kita tak nak buat. Tamat. Apa dia Ustaz? Nabi kata bersatu padu, jangan berpecah belah. Orang Islam kita suka pecah belah. Yang ni perintah Nabi yang kita tak nak ikut. Nabi kata berkasih sayang, kita tak nak ikut. Tadi saya cakap pakai celak. Tuan-tuan tak nak pakai celak pun tak apa. Tuan-tuan tak nak pakai songkok pun tak apa. Abang-abang tak nak pakai kopiah, tak nak pakai serban pun tak apa. Bukan berdosa tak pakai kopiah. Tapi ada satu benda yang berdosa kalau tuan-tuan tak nak buat. Apa dia?
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah kamu sayang kepada saudara kamu macam mana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Dia kata tak beriman kita sehinggalah kita sayang pada orang lain kita sayang macam kita sayang pada diri kita sendiri. Kalau kita hidup saling benci membenci, pulau memulau, boikot memboikot, itu bukan ajaran Islam. Baik Islam kah, baik dengan orang bukan Islam kah, kita diajar berkasih sayang, bukan bom mengebom. Ini di negara lain dia bom dengan bom. Di negara kita dia bom dengan blok, dia bom dengan fitnah, dia bom dengan sentimen perkauman, dia bom. Apa nak jadi tuan-tuan? Rasulullah suruh kita hidup dengan aman tentram, berkasih sayang. Kita pula lebih suka memilih untuk berpecah belah. Itu bukan cara Islam. Jadi bulan Ramadan yang akan datang ni, jom kita sambung balik silaturahim dengan jiran kita, dengan kawan seofis kita, dengan adik-beradik kita, saudara mara kita. Kenapa orang Malaysia bergaduh selalu? Kita tak bergaduh bom akan datang, wallahu a'lam. Yang sekarang kita bergaduh mulut, bergaduh tulisan, tunjuk perasaan hanya kerana masalah bendera je. Kita di sini bergaduh masalah bendera, kau warna lain, aku warna lain, kau warna lain, kau warna lain. Sampai Ustaz Kazim nak ceramah pun orang tanya, Ustaz Kazim tu belah mana Saya jawab, boleh belah. Itu jawapan dia. 24 jam bercakap politik, apa kau dapat? Apa kau dapat? Tuan-tuan, P. Ramlee ni orang cerdik. P. Ramlee tu dia cerdik. Tapi saya tak apa minat P. Ramlee, saya minat dia nombor 3. Ranking nombor 3, ranking nombor 1 saya minat Dr. Ismadi. Ahmad Mahmud. Dr. Ismadi kan cerita Kasim Selamat lah. Kan dia operate mata Kasim Selamat. Dia buka mata, teng, gede, dia buka kan. Oh, masa itu ya Allah. Rupanya Dr. Ismadi. P. Ramlee kata apa? Engkau ambil bini aku. Memang aku mengambil sabariah dari engkau. Tapi bukankah aku telah mengembalikan mata kau, Kasim Selamat? Oh, itu nama dia Ahmad Mahmud. Bergaduh dengan hang tua, dia jadi jebat. Tuah, selagi mana Kris Tameng Sari berada di tanganku tuah, jangan kau nak membunuhku, melukakan aku belum tentu tuah. Itu nama dia Ahmad Mahmud. Suaranya best. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa. Sekata sehatilah apa semua. Tu nama dia Ahmad Mahmud. Hero nombor 1. Hero nombor 2 saya Nordin Ahmad. Asyik berlakon menangis. Saya menangis berlakon. Kajang Pak Melau, kajang hamba mengkuang lalu. Dagang Pak Melau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Tu nama dia Nordin Ahmad. Pak Malau ni minta maaf kat dia. Dia tak mau maaf. Sudahlah damak. Sedangkan Nabi ampunkan umatnya damak. Ampunkanlah aku damak. Itu Nabi Pak Malau. Saya bukan Nabi. Oh ya Allah. Ganas betul tuan-tuan. Tak nak bagi maaf orang. Ni nama dia Nordin Ahmad. Hero nombor 3. Baru saya minat P. Ramlee. Dia punya filem dia, otak dia tu genius. Dia suruh Ibrahim Pendek pangkah rumah Kasim Baba. Di pangkahnya tandas. Malam tu 40 penyamun datang, tandas. Cip, itu rumah Kasim Baba, Cip. Apa lagi? Kasih pecah lah. Tuan-tuan, rupanya di pangkah tandas. Silap pangkah tandas. Semua dapat taib. P. Ramlee nak bagi tahu, berhati-hati mengundi. Silap mengundi, hancur kau tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Ni pemikiran orang.
Tuan-tuan tengok drama ke filem ke, tengoklah dengan pemikiran. Jangan tengok gitu je. Marilah kita hidup dalam Malaysia ni tuan-tuan, bekerjasama. Yang penting hati kita. Jaga hati ni, nak puasa dah dekat ni, jaga hati. Tapi penyakit orang Malaysia sekarang, dia tak nak jaga hati, dia nak jaga muka. Iklan tiap-tiap hari, jaga muka. Macam mana nak bagi putih. Hitam ke, putih ke, Allah tak tengok. Allah tengok hati. Hati putih, bagus. Kita duk jaga muka. Kunyah putih. Isa putih satu badan. Muka putih tangan hitam. Tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Astagfirullahalazim. Saya nak cakap pada tuan-tuan, jom kita jaga amalan kita, sebab Allah tengok pada amalan dan Allah Ta'ala tengok pada hati. Muka ni baik hitam ke putih ke tuan-tuan, Allah tak tengok. Kamu lawa ke, kamu tak handsome ke apa ke, Allah tengok hati. Yang kita hari ni duk sibuk menilai kecantikan luaran tu buat apa? Jom kita cantikkan puasa kita kali ini. Bagaimana cara dia, Ustaz? Caranya ialah kita bayangkan ini adalah puasa kita yang terakhir. Aku nak puasa elok-elok. Hari ini aku nak pakai pinggan mangkuk yang cantik-cantik start malam ni. Untuk makan aku nak cantik-cantikkan pinggan mangkuk. Sebab aku suka dengan Ramadan. Macam tetamu datang rumah aku hidangkan makanan di dalam pinggan cantik-cantik. Sekarang aku pun nak pakai pinggan cantik-cantik. Tukar saprah baru, tukar pinggan baru. Ya Allah, mama cantiknya pinggan. Ini pinggan apa mama? Ini pinggan alkopal, ini klorok, itu akorok, kata dia. Sebagai tanda kita suka. Kain telekung kita, hari ni aku campak, aku nak buat keluar tudung Vietnam, telekung Vietnam. Aku nak pakai cantik-cantik nak semayang. Aku nak pakai kain pelekat elok-elok untuk semayang. Baju Melayu aku nak cantik-cantik, spray minyak wangi cantik-cantik. Sebab aku nak semayang tarawih. Aku nak azam yang terbaik. Aku tak nak tengok benda yang tak faedah. Aku nak hadkan penggunaan handphone ni. Aku nak banyakkan baca Quran. Tahun lepas aku banyak tidur. Kali ni aku nak banyak baca Quran. Tahun lepas aku sangat kedekut. Tahun ni aku nak jadi seorang yang pemurah. Tahun lepas aku banyak mengumpat. Tahun ni aku nak jadi orang yang diam. Aku nak puasa betul-betul. Kan cantik tuan-tuan. Cubalah kita ubah tuan-tuan. Mungkin kali ni puasa kita tak akhir. Malah ada tuan-tuan tahun lepas kita puasa dengan suami kita. Tahun ini kita puasa seorang kita. Suami meninggal. Tahun lepas kita berpuasa 2 orang. Salah seorang tahun ini meninggal. Tahun lepas kita buka puasa dengan mak kita. Tahun ini mak tak ada, bapa tak ada. Tahun depan kita pula tak ada tuan-tuan. Tahun lepas kita buka puasa dengan isteri kita. Dah meninggal dah. Tapi hari ini dapat balik isteri baru. Lain pula orang dengan isteri dia sekarang. Kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Jadi saya minta pada tuan-tuan, jom kita puasa elok-elok. Aku betul-betul nak jadi seorang Muslim yang baik-baik. Hadkan penggunaan radio, hadkan benda yang baik-baik saja nak dengar. Okey? Pergi masjid besok pakai minyak wangi cantik-cantik. Wangi-wangi pergi masjid. Okey? Sebab ada orang yang tak kisah bau badan. Saya baru ni pergi ke Langkawi tuan-tuan, naik kapal terbang dari KLIA. Saya dapat tiket 18E, tempat seat dia 18E. 18E ni tengah-tengah. Aduh, tengah lah pula. Jadi bila saya pergi naik tuan-tuan, betul tengah-tengah seat saya. Saya tengok dah satu anak perempuan pakai singlet. Saya tengah. Saya pun minta izin nak masuk. Excuse me. Dia pun bangun tuan-tuan. Bila dia bangun, dia menangkap. Dia menangkap tau. Pening tuan-tuan. Bau asam. Ketiak siapa? Busuk. Lalalalalalala. Aduh. Apanya malam hari ni. Saya pun tahan pramugari. Kak, ada seat lain tak? Saya nak tukar, tak selesa lah sini. Minta maaf Datuk, penuh seat hari ni. Oh ya.
Tak apalah, duduklah. Saya pun duduk nunggu nak terbang tu kan, orang Arab pula datang. Duduk sebelah tingkap pula. Badan besar gedabak tuan-tuan. Peha dia duduk peha saya. Hoi. Besar gila dia ni. Tangan dia di atas headrest ni tuan-tuan, begini letaknya. Saya duduk begitu. Memang malang nasib aku. Nak mengelak daripada dia, saya ke sini. Hamba Allah ni pula ketiaknya, ketiakku popo. Ya Allah, astagfirullahalazim tuan. Saya bila tengok ketiak dia tuan-tuan, sering teringat lagu tu. Ketiak popo. Negaraku popo, emakku popo, papaku popo, hancin tawa tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Balikkan cari lagu ketiak popo tuan-tuan. Saya sampai sekarang duk terbayang lagi ketiak dia tuan-tuan. Aduh. Oh. Abang-abang oi, akak-akak oi, jomlah jaga penampilan dalam bulan Ramadan. Ustaz, nak jaga apa ustaz? Bulan puasa memang mulut busuk. Tak makan mulut busuk. Ya, biar mulut busuk, jangan ketiak busuk. Mulut busuk ini di hari kiamat wanginya macam kasturi. Tapi janganlah buat naya. Dah tahu mulut busuk. Nah, isteri tengah duduk tidur, tengok TV, dia mari dia buat muntah isteri menangis. Sampai hati abang-abang buat macam tu. Zalim tau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pada majlis lain lepas ni, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan tuan-tuan puasa yang terbaik diberikan, kesihatan yang terbaik untuk kali ini. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah buku saya yang terbaru di luar sana yang bertajuk Cekometanya UKE Jawab, dan buku saya yang bertajuk Tak Faham Sudah. Ya, buku yang saya tulis sangat santai untuk bacaan santai tuan-tuan, dengan sampai ada produk-produk yang lainlah untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih tuan-tuan, kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.